Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Alhamdulillah, bersama saya lagi, Kristina. InsyaAllah petang ni kita akan adakan perkongsian berkenaan dengan sirah. Okay. Dan masih lagi dalam topik ataupun kisah berkenaan dengan Nabi Yaqub alaihi salam. Assalamualaikum, selamat petang. Okay. Jadi saya ada masa sekejap saja hari ni, petang ni. Okay. Nak juga berkongsi dengan anda semua walaupun masa kita sangat singkat hari ni. Sebab lepas ni anda akan bersama dengan Datin pula untuk live masak. Mungkin nanti akan masak petang ni, jadi kita tunggu je lah. Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Okay, baik, saya tak nak berlengah lagi. Okay, insyaAllah kita akan mulakan perkongsian berkenaan dengan sirah Nabi. Dan kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fidni 'alimna. Hai, Assalamualaikum, selamat petang yang berada di TikTok. Terima kasih Aiman. Selamat petang. Okay, jadi kita nak cepat sikit hari ni. Okay. Hai, Assalamualaikum, selamat petang yang baru masuk. Okay. Jadi semalam saya dah kongsikan dengan anda semua berkenaan kisah Nabi Yaqub alaihi salam, yang mana Nabi Yaqub memiliki 4 orang isteri dan juga berapa orang anak? 11 orang anak. Okay. Dan isteri baginda, kita revise sikit. Yang pertama adalah Laya, yang kedua adalah Rahil, yang ketiga adalah Zulfah, dan keempat adalah Balhah. Okay, dan baginda memiliki 11 orang anak, dan di mana antara 11 orang tersebut baginda memiliki seorang anak yang bernama Yusuf. Okay, Nabi Yusuf alaihi salam. Okay. Jadi hari ni kita akan teruskan berkenaan dengan kisah Nabi Yaqub. Waalaikumsalam, selamat petang. Okay, kita akan teruskan berkenaan dengan kisah Nabi Yaqub alaihi salam berperang dengan Raja Saljam. Raja Saljam, anda pernah dengar tak cerita ni? Mungkin ada yang tak pernah dengar, dan hari ni saya akan kongsikan. Okay, insyaAllah. Okay, baik. Jadi Nabi Yaqub alaihi salam dikatakan diutus ke negeri Kan'an, iaitu negeri tempat ayahnya Nabi Isa alaihi salam menjalankan dakwah baginda dahulu. Okay. Dan ketika Nabi Yaqub alaihi salam sedang mendakwah penduduk Kan'an, okay, supaya beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba datanglah satu angkatan perang yang menakluk negeri Kan'an ataupun Nabulis, okay, iaitu angkatan perang yang diketuai oleh Raja Saljam. Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Okay, Raja Saljam. Jadi desa Nabulis, okay, di dalam negeri Kan'an. Okay, di dalam negeri Kan'an adalah sebuah kawasan di bawah taklukan Raja Saljam. Okay. Dan raja itu masa didatang saja ke tempat di mana Nabi Yaqub alaihi salam menjalankan dakwahnya, okay, pada waktu itu Raja Saljam sangat-sangatlah marah. Okay. Dia menganggap bahawa Nabi Yaqub alaihi salam ni nak ambil alih tempat dia. Okay. Jadi dia sangat-sangat marah lah. Okay, sebab dia dianggap juga Nabi Yaqub ni macam nak menceroboh. Okay, nak menceroboh negara dia. Okay. Jadi Raja Saljam dengan kasarnya dia berkata kepada Nabi Yaqub alaihi salam, siapakah yang telah memberi keizinan kepada kamu untuk tinggal di negeriku ini? Okay. Jadi Nabi Yaqub alaihi salam menjawab, saya adalah Yaqub, putera Ishak, putera Ibrahim. Okay. Dan saya bertempat tinggal di sini adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya saya ini adalah Rasul Allah yang berkehendak
mengajak kamu agar memasuki agama Allah dengan mempercayai Allah yang menjadikan alam ini, dan hendaklah engkau mengakui bahawa saya ini adalah hamba Allah yang diutuskan olehnya. Okey. Kalau engkau enggan menurut seruanku ini, nescaya engkau akan ku perangi, kata Nabi Yaqub AS kepada Raja Saljam ni tadi. Okey. Jadi Raja Saljam bila dengarkan kata-kata daripada Nabi Yaqub AS, dia jadi sangat-sangat marah. Sangat-sangat marah. Jadi dia berkata kepada Nabi Yaqub AS, dengan apa engkau akan memerangi aku, sedangkan aku lihat engkau tiada mempunyai seorang tentera pun. Okay, dia macam cabar Nabi Yaqub AS. Dia tak tahu Nabi Yaqub AS memiliki putera-putera yang hebat sebenarnya. Jadi Nabi Yaqub pun jawablah kembali kepada Raja Saljam tadi. Dia kata, aku akan memerangi engkau bersama Allah Subhanahu Wa Taala, malaikatnya serta anak-anakku yang ramai ini, kata Nabi Yaqub AS kepadanya. Jadi makin marah, makin meledaklah rasa marah Raja Saljam terhadap Nabi Yaqub AS ni. Okay. Jadi dia sama sekali tidak menyangka bahawa Nabi Yaqub AS berani menentangnya, sebab tak ada siapa pun pernah cuba untuk menentangnya sebelum ni. Tambahkan pula rakyat-rakyat dia. Okay. Baik. Jadi akhirnya meletuslah pertempuran di antara Nabi Yaqub AS bersama-sama 10 orang anak-anak baginda. Yakni sebenarnya mereka adalah bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi angkatan perang Nabi Yaqub AS dikutuai oleh siapa? Oleh putera baginda sendiri yang bernama Syam'un, iaitu putera baginda yang kedua. Syam'un ni adalah putera Nabi Yaqub AS yang kedua. Okay. Jadi Syam'un ni merupakan anak Nabi Yaqub AS yang paling berani dan paling perkasa. Dan ada juga riwayat lain mengatakan bahawa Nabi Yaqub AS, putera Nabi Yaqub AS yang paling berani dan paling perkasa ialah putera sulung baginda sendiri, iaitu Raubin. Okay, ini pendapat daripada riwayat lain lah. Okay. Dan meskipun pasukan tentera Nabi Yaqub AS cuma 10 orang sahaja, tetapi Allah letakkan rasa gentar dan takut dalam diri Raja Saljam sendiri dan juga dalam diri tentera Raja Saljam, supaya mereka rasa gentar dengan tentera Nabi Yaqub, anak beranak ni, walaupun mereka dalam kuantiti yang sikit. Okay. Itulah kuasa Allah kan. Okey. Jadi, apa lagi? Oleh itu, Raja Saljam dan angkatan perangnya telah masuk bersembunyi atau berlindung di sebuah benteng atau kubu yang terdapat di dalam negeri Kan'an. Okey, atau dipanggil Nabulis jugalah. Okey. Dan Nabi Yaqub AS bersama-sama putera baginda yang 10 orang ni tadi, terus menyerang benteng-benteng mereka. Okey. Dan mereka berjaya mengepungnya. Dan untuk menembusi pintu benteng itu, panglima pasukan Yaqub AS iaitu Syam'un telah pun meminta izin kepada ayahandanya. Minta izin kepada ayah dia untuk hancurkan benteng Raja Saljam ni tadi. Okey. Jadi apa yang dikatakan? Wahai Nabi Allah, aku akan bertanggungjawab sekiranya ayahanda menyerahkan kepadaku untuk meruntuhkan benteng pertahanan musuh itu. Okay. Jadi setelah Nabi Yaqub AS mendengar permintaan anak baginda yang gagah perkasa itu, lalu apa yang Nabi Yaqub katakan? Baginda berkata, wahai Allah, Syam'un, maafkan saya. Okay. Maka berjalanlah Syam'un ke pintu benteng tempat perlindungan musuh itu. Okay. Jadi Syam'un pun terus mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah SWT. Okay. Dan apa pintunya? Wahai Allah SWT, wahai Allah, bukakanlah kepada kami pintu benteng ini dengan mudah. Dan engkaulah wahai Allah sebaik-baik yang memberi kemenangan. Dengan nama Allah selamatkanlah kami. Okay. Jadi Nabi Yaqub pun dia mengizinkan juga anak dia, lalu diteruskanlah strategi mereka tu tadi. Jadi setelah Syam'un selesai berdoa, maka dia terus menendang pintu benteng itu dengan kakinya sahaja. Dengan kakinya sahaja. Pintu itu terbalik
dan menimpa askar-askar Raja Saljam. Lalu adalah yang terbunuh. Okey. Bayangkan tentera Nabi Yaqub AS hanya ada 10 orang. Waalaikumsalam. Selamat petang Kak Mazlina. Okey. Jadi tentera Raja Saljam ni terlalu ramai dan amat ramai lah. Okay. Bila mana putera Nabi Yaqub AS sendiri berbuat sesuatu macam tolak pintu tu tadi dengan kakinya, dan akhirnya kebanyakan daripada tentera Raja Saljam ni tadi pun terbunuh dengan kuasa Allah. Dengan sebab perkara itu berlaku, terbunuh ramailah Raja Saljam punya tentera tadi. Okey. Dan askar-askar Raja Saljam masa tu dah pun menjadi kacau bilau. Diorang jadi takut, gentar dan sebagainya. Masa tu sebelum lagi perkara tu berlaku, mereka pun dah sangat-sangat takut. Setelah apa yang berlaku, apa yang dibuat oleh Syam'un ni tadi, makin takut, bertambahlah rasa takut mereka. Waalaikumsalam. Selamat petang. Waalaikumsalam. Okey. Jadi ketika itu Nabi Yaqub AS bersama putera baginda yang lain, okey, terus menyerbu ke dalam kubu dan mengalahkan askar-askar yang masih hidup. Okay, dan semua harta mereka, sama ada mereka punya senjata dan sebagainya, okay, akan dirampas lah, telah pun dirampas sebagai harta rampasan perang. Okay. Jadi berkenaan dengan kisah peperangan antara Nabi Yaqub AS bersama dengan tentera Raja Saljam tadi, bilakah berlaku sebenarnya? Okay. Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Sekarang kita tengah kongsikan berkenaan dengan kisah Nabi Yaqub AS, okay, memerangi ataupun berperang dengan tentera Saljam. Okay, kalau anda yang baru masuk nanti, anda boleh tengok semula live ni. Okay, okay, sambung lagi sikit. Jadi peperangan ini kalau nak diikutkan, berlaku semasa sebelum lagi kejadian yang Nabi Yusuf AS tercampak dalam perigi. Okey, kita tengok kisah dia macam mana. Okay, jadi peperangan ini terjadi sebelum Nabi Yusuf AS dibuang ke dalam telaga buta. Ini berarti ketika terjadi peperangan itu, Nabi Yaqub AS berperang dengan 10 orang putera baginda sahaja. Okay, sebab kerana itu Nabi Yusuf AS dan adiknya Bunyamin masih kecil lagi. Maksudnya Nabi Yusuf dan adiknya Bunyamin belum lagi ikuti dalam perang tersebut sebab masih kecil kan. Okay, jadi seandainya peperangan ini berlaku masa setelah Nabi Yusuf AS dah pun dibawa orang ke Mesir, okay, maksudnya perkara yang situasi ataupun kisah yang berlaku semasa Nabi Yusuf dah tak ada, okay. Kalau berlaku peperangan ini setelah itu, macam mustahil, okay. Sebab apa? Peristiwa ini dipercayai berlaku sebelum terjadi peristiwa Nabi Yusuf dibuang ke dalam perigi buta oleh saudara-saudaranya yang iri hati. Hanya Allah sajalah lebih mengetahui. Mustahil sebenarnya, rasanya macam sebelum lah, okay. Wallahu a'lam. Okay. Jadi seterusnya kita akan kongsikan berkenaan dengan penderitaan Nabi Yaqub AS. Yang saya pernah selitkan dalam perkongsian sebelum ni, yang mana Nabi Yaqub AS kenapa dia memperolehi hanya 2 orang anak dengan Zulfah dan juga Balha. Kenapa? Okay. Dan salah satu sebabnya adalah sebab baginda kehilangan isterinya yang baginda sangat-sangat cintai. Live dalam IG, ya betul. Kita ada live juga di IG Arain Hijrah, anda boleh tengok di sini. Ataupun di TikTok juga tak ada masalah. Okay. Kalau anda nak dengar semula, anda boleh tengok dekat IG. Okay. Okay, baik. Jadi salah satu sebab kenapa Nabi Yaqub AS dah tak ada kurang. Maksudnya macam Nabi Yaqub tak ada anak ramai dengan Zulfah dan Balha kerana kepergian isteri baginda yang sangat baginda cintai. Setelah isteri baginda iaitu Rahil melahirkan Bunyamin, tak silap saya, setelah beliau melahirkan Bunyamin dan baginda isteri baginda meninggal dunia, iaitu Rahil itulah. Jadi dia sangat-sangat sedih lah bila mana isteri yang baginda sangat cintai pergi meninggalkan baginda. Okay, itu satu sebabnya. Okay, lagi satu sebab kenapa baginda Nabi Yaqub AS ni sedih ataupun berduka kerana dia kehilangan Nabi Yusuf AS. Oleh disebabkan
disebabkan oleh anak-anak dia sendiri, okey, yang buat perkara tersebut, okey, yang membawa Nabi Yusuf keluar dan sebagainya, membuat helah. Tapi akhirnya sebenarnya mereka nak membunuh Nabi Yusuf AS sendiri sebab dia orang iri hati dengan Nabi Yusuf. Okey. Jadi apa lagi kisah hari ini? Alright. Lagi satu topik yang saya akan kongsikan berkenaan dengan Nabi Yaqub adalah berkenaan dengan, ini simple je sebenarnya, okey. Berkenaan dengan Nabi Yaqub alaihi salam tidak suka hidup dalam kemewahan. Okey. Jadi setelah Nabi Yaqub alaihi salam dan anak-anak baginda berpindah ke negeri Mesir, okey, setelah terjadi kemarau besar di Palestin, baginda ditempatkan oleh putera baginda yang merupakan menteri perbendaharaan Mesir, okey, di istana baginda. Okey, diletakkan Nabi Yaqub alaihi salam ni di istana anaknya tu tadi yang menjadi menteri perbendaharaan. Tetapi Nabi Yaqub alaihi salam dia tak suka duduk dekat istana. Okey. Dia suka tinggal dalam rumah biasa je dan terdapat barang-barang mewah lah. Biasalah istana dia akan banyak barang-barang yang mahal, barang-barang yang mewah dan sebagainya. Betul. Okey, jadi memang Nabi Yaqub AS memang tak suka dengan kemewahan. Kita boleh lihat daripada kisah ini. Solat dulu Kak. Okey. Anda yang saya nak teruskan lagi live ni sampai habis. Kita dah nak ke penghujungnya pun. Okey. Jadi siapa yang rasa nak pergi solat, anda boleh pergi solat dulu. Kita akan habiskan live ni secepat mungkin. Okey, nanti anda boleh tengok balik live ni, insya-Allah. Okey. Saya nak taubat, so apa saya perlu buat? Okey, taubat ni kalau kita tahu bukan saja dengan solat taubat, tapi dalam perbuatan kita kita boleh istighfar, okey? Istighfar, lazim istighfar, okey? Jauhkan benda-benda yang tak baik, okey? Kurangkan benda-benda yang tak baik dan sebagainya, okey? Mulakan dengan perkara-perkara yang kecil, insya-Allah Allah akan bantu kita. Okey? Okey, teruskan lagi sikit. Jadi ada kisah lain juga yang menceritakan bahawa Nabi Yaqub ni memang sebenarnya orang yang tak sukakan kemewahan. Okey. Jadi apa kisahnya? Satu hari, okey, putera baginda Nabi Yusuf AS ke istana Raja Mesir. Okey, dalam istana pembesar negeri ini tentulah banyak sangat barang-barang mewah, sama seperti anaknya tadi memiliki istana yang memiliki barang-barang yang sangat-sangat mewah dan mahal dan sebagainya. Okey. Jadi Nabi Yaqub alaihi salam pada ketika ini, masa tu ada di dalam istana Malik Rian. Okey. Dan Nabi Yaqub terus berdiri, okey, walaupun di pelawa duduk, baginda tak nak duduk di atas hamparan yang mahal tu. Jadi, apa yang berlaku? Nabi Yusuf AS meminta kepada Malik Rian supaya menghampar kain putih untuk ayahandanya, okey, untuk ayahandanya duduk. Jadi setelah dihampar kain putih, barulah Nabi Yaqub AS duduk di atas hamparan putih tersebut. Dia tak nak duduk dekat atas hamparan ataupun kapet yang mahal-mahal. Sampai macam tu sekali tahap Nabi Yaqub AS ni dia bencikan kemewahan. Okay. Jadi itu adalah antara sifat Nabi Yaqub AS yang kita patut tahulah. Okay. Amin, insya-Allah. Semoga Allah memudahkan urusan anda yang ada niat yang baik. Okay. Alright, kita dah habis pun untuk kisah Nabi Yaqub alaihi salam petang ni. Jadi kesimpulannya hari ni kita tahulah macam mana kisah peperangan Raja Saljam dengan Nabi Yaqub alaihi salam. Siapakah tentera Nabi Yaqub alaihi salam sewaktu peperangan dengan Raja Saljam? Sedangkan Raja Saljam memiliki ramai orang ahli tentera. Okey, itu saya dah ceritakan. Jadi kesimpulannya dengan kuantiti yang sedikit sekalipun, jika Allah takdirkan bahawa mereka akan menang, maka mereka akan menang juga. Okay, Allah akan memihak kepada yang benar, insya-Allah. Okay. Jadi apa lagi? Daripada kisah hari ini juga kita dapati bahawa Nabi Yaqub AS tidak sukakan kemewahan. Okay, tidak sukakan kemewahan. Lagi berkenaan dengan kisah penderitaan Nabi Yaqub AS, berkenaan dengan dua perkara yang menyebabkan baginda menjadi derita. Okay, sebab itulah menjadi sebab kenapa Nabi Yaqub tak memiliki anak yang ramai setelah Rahil. Dan masa dengan Rahil pun Nabi Yaqub AS tak boleh nak memiliki anak yang ramai disebabkan
Rahil meninggal dunia setelah kelahiran Bunyamin. Okey, itu kita dapat. Jadi ada 3 topik ataupun 3 kisah yang saya ceritakan hari ini berkenaan dengan Nabi Yaqub alaihissalam, dan saya harap anda semua dapat poin-poin ni. InsyaAllah semoga bila anda dapat poin-poin ni, anda boleh cerita dekat orang. Sebenarnya bila kita dapat poin, kita akan dapat nak kembangkan cerita, nak cerita macam mana ke orang. Kita dah tahu flow dia macam mana. Okay, jadi untuk hari ni sampai di sini sahaja. Okay, insyaAllah esok kita akan sambung lagi sikit berkenaan kisah Nabi Yaqub, dan seterusnya kita akan sambung pada hari Selasa berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang merupakan anak Nabi Yaqub alaihissalam sendiri. Okey, baik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Okey, jadi sebelum kita akhiri perkongsian hari ini, jadi sama-sama kita tutup dengan doa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Okey, jadi kita berhenti sampai di sini saja, dan saya nak ingatkan kepada anda untuk yang belum lagi dapatkan promo hari ini daripada Arayan Hijrah, insya-Allah kita ada promo berkenaan dengan kalam cinta, tagging kalam cinta. Tagging kalam cinta ni berkaitan dengan kekeluargaan, okey, dengan kekeluargaan suami isteri dan untuk anak-anak juga. Jadi untuk anda yang berminat untuk dapatkan, anda boleh WhatsApp admin kita ataupun anda boleh dapatkan melalui website dan juga daripada dropship kita sendiri, insya-Allah. Okey. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi esok, insya-Allah. Assalamualaikum.